A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini waktu di Finland dan juga malam ini bagi sahabat-sahabat yang berada di tanah air di Malaysia, kita sama-sama sekali lagi dapat meluangkan masa di dalam sesi live di Facebook My Learning Journey ini. Dan perkongsian kita pada malam ini bukanlah sesuatu yang berkala, tetapi lebih merupakan sedikit peluang yang ingin saya manfaatkan bersempena dengan hari ini sebagai hari terakhir persekolahan anak-anak bagi sesi 2019-2020, yang mana kita sedia maklum bahawa persekolahan pada tahun ini berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya, bukan sahaja di Finland tetapi di seluruh dunia, disebabkan oleh cabaran pandemik COVID-19 ini. Maka di Finland pun sama jugalah, pelajar-pelajar telah bercuti, bukan bercuti, maksud saya mereka telah mengalihkan pembelajaran mereka daripada sekolah ke pembelajaran atas talian di rumah masing-masing. Namun kerajaan Finland telah mengambil keputusan untuk membuka semula sekolah pada 14 hari bulan Mei yang lalu, berlangsung selama lebih kurang dalam 3 minggu persekolahan. Dan hari ini basically sebenarnya semalam merupakan hari yang terakhir, manakala hari ini adalah hari guru-guru memberikan report card pelajar. Biasanya pada hari ini di sekolah ada persembahan, kemudian ada pertemuan di antara ibu bapa dengan guru-guru, terutamanya pada meraihkan pelajar grade 9 yang menamatkan persekolahan mereka. Tetapi pada tahun ini berbezalah keadaannya, kerana pada hari ini ibu bapa tidak dibenarkan untuk datang ke sekolah kerana orang kata penjarakan sosial tu sedang dilaksanakan. Maka cuma anak-anak sajalah yang pergi ke sekolah untuk mendapatkan report card masing-masing. Jadi saya pun rasa agak rugi jugalah kerana saya tidak pernah melepaskan peluang apabila hari seperti hari ini pada tahun-tahun yang sebelumnya saya akan pergi ke sekolah, berjumpa dengan cikgu-cikgu, mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik anak-anak kami selama mereka berada di sekolah. Tapi pada kali ini cuma dapat menyampaikan pesanan sajalah kepada anak-anak untuk menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada cikgu-cikgu mereka. Jadi dalam sesi ini, kalau sekiranya sahabat-sahabat ada yang nak mengemukakan pandangan ataupun persoalan-persoalan berkaitan dengan sistem pendidikan Finland, persekolahan di sini bagaimana, bolehlah mengajukan soalan di ruangan komen yang disediakan. InsyaAllah saya nampak dekat skrin ni. Kami semasa datang ke Finland pada tahun 2016, dan pada tahun 2016 itu kami tidak terus menyekolahkan anak-anak kerana semasa keluarga datang, mereka datang atas tiket mereka sebagai orang kata sebagai pelancong lah, ya, pas lawatan sosial selama 90 hari yang tidak memerlukan kepada visa, kerana tak sempat untuk membuat permohonan tu siap-siap awal-awal daripada Malaysia. Jadi bila datang ke sekolah ni, datang ke Finland ini, ketika itu hanya saya sahaja yang ada residence permit, manakala anak-anak semua masih dalam proses permohonan visa berkenaan yang kami apply pada bulan Disember kalau tak salah saya. Mereka datang ke Finland pada bulan Oktober. Jadi basically-nya saya menunggu sehingga mereka mendapat residence permit ataupun sekurang-kurangnya mendapat orang kata
PAS interim telah menunjukkan yang permohonan telah dibuat, tapi belum lagi diproses dan belum dapat lagi keputusan dia. Dah dapat surat tu baru nak pergi ke sekolah, dan akibat daripadanya anak-anak kami bercuti agak lama pada masa tersebut. Bulan Oktober mereka tak sekolah, November mereka tak sekolah, Disember mereka tak sekolah, dan mereka hanya memulakan persekolahan mereka apabila sekolah dibuka semula untuk musim kita panggil apa? Musim spring, ya, pada Januari selepas tahun baru dan juga Christmas. Jadi masa kami menghantar anak kami ke sekolah pada ketika itu, kami ditegurlah oleh pihak sekolah. Sekolah tanya dalam 2-3 bulan ni buat apa selama ni kan. Jadi saya beritahu mereka duduk di rumah, belajar sendiri-sendiri, gitu-gitulah ya. Mereka bercuti, tak pernah bercuti panjang semenjak memulakan persekolahan di Malaysia. Jadi pihak sekolah tekankan, dia kata sepatutnya datang lebih awal lagi, tidak perlu tunggu dapat resident permit ke apa semua dan sebagainya. Since anda telah pun berada di Finland, maka anda sepatutnya sudah boleh memulakan persekolahan. Jadi saya fikir pada masa itu, kalau saya tahu maklumat tu, mungkin saya bolehlah lebih awalkan sedikit anak-anak masuk sekolah. Tapi tak apalah, sempatlah mereka bercuti panjang untuk menyesuaikan diri mereka di tempat yang baru. Kita tengok sikit di ruangan komen. Ustaz Ibnu Omar, Waalaikumsalam, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita raya sehari saja kan, tapi okeylah, selamat Hari Raya Aidilfitri. Tahniah menjadi ibu dan bapa misali. Tak tahulah misali ke tak misalinya, tapi maknanya kami cubalah lakukan apa yang terdaya kan di sini, dan juga dalam suasana di mana saya mengendalikan kehidupan di Finland ini berseorangan, kerana kemudiannya kami terpaksa membuat keputusan untuk isteri saya berpindah dan bekerja di Republic of Ireland. Teacher Sharifah Sharina ada mengemukakan soalan, mengapakah sesi sekolah cepat habis sedangkan ini baru pertengahan tahun 2020? Ini adalah kerana persekolahan di Finland dan juga saya boleh katakan di semua negara Eropah, permulaan sesi persekolahan bukan pada bulan Januari, tetapi bermula selepas cuti musim panas. Jadi persekolahan bermula pada, kalau di Finland ini, pada bulan Ogos. Kiranya mula bersekolah tu ialah pada awal Ogos. Dan biasanya Finland ini lebih kurang dalam seminggu 2 minggu lebih awal daripada UK, daripada Ireland, France dan juga beberapa buah negara yang lain. Jadi dia punya persekolahan dia ada 2 semester. Semester yang pertama ialah semester kita katakan autumn, kemudian semester yang kedua adalah spring. So autumn tu ialah daripada bulan Ogos sehingga bulan Disember. Ogos, November, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kemudian cuti panjang, cuti Christmas dan juga cuti tahun baru. Lepas tahun baru, barulah mula semester yang kedua pula, yang disebut sebagai semester spring kan, musim bunga, yang bermula daripada Januari, Februari, Mac, April hingga ke hujung hari bulan Mei. Jadi selepas bulan Mei tu, macam sekarang ni, bermula cuti musim panas yang panjang. So musim panasnya maknanya budak-budak ni tak sekolah bulan 6 dan juga bulan 7. 2 bulan penuh mereka tidak bersekolah. Jadi kalau kat Malaysia cuti panjang tu biasanya bulan Disember kan, tapi kalau di sini cuti panjang tu adalah pada musim panas, iaitu pada bulan Julai dan bulan Ogos. Sebab itulah persekolahan setiap tahun tamat pada hujung bulan 5 seperti biasanya. Okey. Waalaikumsalam Ustaz, selamat Hari Raya. Sekadar ingin bertanya, bagaimanakah kaedah yang digunakan oleh kerajaan Finland apabila membuka semula sekolah dalam mengekalkan SOP dan juga social distancing, baik dari segi PDPC dalam kelas dan lain-lain? Sebenarnya soalan ni soalan yang agak susah untuk saya jawab, kerana saya sendiri pun tidak begitu faham mengapa sebenarnya kerajaan Finland mengambil keputusan untuk membuka semula persekolahan. Kerana secara peribadi saya tidak melihat ada sesuatu yang signifikan pada membuka semula sekolah. Sebabnya sebelum permulaan persekolahan hari itu, ura-ura kerajaan Finland mengatakan bahawa
sekolah perlu dibuka semula kerana para pelajar pertama sekali kerana keadaan sudah selamat, ya, tahap jangkitan tidak lagi di peringkat yang membimbangkan. Kemudian ura-ura mengatakan bahawa berlaku peningkatan kepada kes penganiayaan kanak-kanak di rumah, ya, kerana tekanan duduk di rumah ni, dan mereka mahu melakukan orang kata intervention lah, ya, bagi menyiasat hal ini dan memberi peluang kepada para pelajar untuk berjumpa dengan kawan-kawan mereka sebelum cuti persekolahan. Jadi alasan-alasan itu tidak begitu konsisten, dia sentiasa berubah daripada satu press conference kepada satu press conference yang lain, sehingga kita pun tidak pasti. Dan apabila sekolah dibuka, perkara-perkara yang disebutkan sebelum sekolah dibuka tu sekurang-kurangnya di sekolah anak-anak kami ni saya tak nampak lah benda tu dibuat. Tak ada pun cikgu-cikgu menyiasat pelajar ke bertanya tentang bagaimana keadaan semasa self isolation dekat rumah, kan, duduk dengan keluarga masing-masing, ada masalah tak ada masalah secara spesifik tu tak ada. Dan juga boleh dikatakan, kalau nak dikatakan ada belajar tu mungkin lebih kurang dalam seminggu yang ada belajar. Kemudian kita macam biasa lah kan, bila dah hujung tahun ni pelajar-pelajar tak begitu belajar silibus, benda-benda baru tidak secara signifikan diperkenalkan, dan pelajar banyak menghabiskan masa untuk aktiviti luar, pergi ke taman, kemudian menonton movie, benda-benda yang macam tu lah. Jadi sebab itu apabila ada hari-harinya ketika anak-anak saya kata macam boleh tak kalau tak sekolah, kan, sebab tak ada belajar apa-apa, memandangkan kepada wujudnya risiko-risiko yang kita sedia maklum tu, saya okeykan sajalah. Jadi adalah hari yang mereka tak pergi sekolah hari tu. Cuma saya rasa manfaatnya ialah memang betul-betul mereka dapat jumpalah dengan kawan-kawan sebelum cuti musim panas bermula. Dan kalau sekiranya persekolahan anak-anak kami tidak lagi disambung apabila semester baru dibuka pada bulan Ogos nanti, maka mereka dapatlah meluangkan masa jumpa dengan cikgu, jumpa dengan pelajar, kawan-kawan mereka sebelum cuti musim panas bermula. So SOP dia macam mana? Setakat pengetahuan saya, nanti saya cuba pujuk anak-anak saya kalau mereka sudi untuk in another session mereka online sekali dengan saya, so mereka boleh jawab soalan lah, kan. Tapi saya jawab di sini setakat apa yang saya tahu melalui penceritaan mereka. Social isolation kalau dikatakan di dalam bilik darjah tu tak berlaku lah, walaupun meja dijarakkan, tapi cikgu sendiri pun salah seorang daripada anak saya mengatakan bahawa cikgu memang bagi tahu dalam kelas tidak perlu self isolation kerana kelas terlalu kecil dan tak mungkin benda tu dapat dibuat. Cuma dari segi macam berkumpul beramai-ramai, lepas tu ada gathering yang besar-besar ke, tak adalah perhimpunan-perhimpunan. So basically sekolah boleh dikatakan jalan macam biasa. Tapi ini merujuk kepada sekolah anak kami. Sekolah lain saya tidak tahu kerana saya ada membaca berita sekolah-sekolah di tempat yang lebih banyak jangkitan, khususnya di selatan dekat Helsinki, maka proses penjarakan sosial itu lebih agresif dilakukan. Banyak kelas dijalankan di luar bilik darjah, cikgu usahakan, sebab guru-guru diberikan autonomi untuk menentukan bagaimanakah kaedahnya, maka macam-macam cara lah yang cikgu pakai. Tapi di sekolah anak kami saya tidak nampak apa-apa yang begitu signifikan. Cuma cikgu pesan kalau tak sihat ke, sakit ke, jangan datang ke sekolah, sehingga ada bentuk yang macam yang tak berapa munasabah sikit lah. Misalnya ada tempoh hari tu anak saya sakit perut ni, sebab sakit perut lah nak pergi tandas, kan, maka dia sampai ke sekolah tu agak terlewat. Jadi bila cikgu tanya kenapa lambat, dia kata sebab saya sakit perut. Bila dengar perkataan sick tu, cikgu terus macam
kenapa datang ke sekolah, duduk dekat rumah kalau dah tahu kamu sakit. Sedangkan sakit adalah sakit perut biasa, bukannya maknanya ada something yang ada kaitan dengan apa ni COVID-19 ke apa. Tapi itu antara SOP yang ada ditekankan lah, bahawa kalau sekiranya tidak sihat, apa saja tidak sihat, maka tidak dibenarkan datang ke sekolah. Jadi begitulah yang setakat yang saya boleh katakan mengenai SOP tadi. Nothing much significant. Ya. Okey, kemudian Nur Aminah Zamri, Assalamualaikum, selamat raya Ustaz keluarga, terima kasih. Kan saya memang bila dapat ucapan selamat hari raya ni memang feeling dia macam lain sikit, sebab tak ada dah orang kata feeling raya tu memang sekali sehari-hari tu ajalah, kemudian semuanya dah back to normal kan. Tak tahulah kat Malaysia macam mana, sebab memang kami kat sini begitu. Ustaz, bagaimanakah dengan silibus daripada Puan Karimah Hanafi? Bagaimanakah silibus persekolahan anak-anak di sana? Okey, bagaimana saya nak jawab ya? Pertama sekali, persekolahan anak-anak kami di sini, Finland, persekolahannya yang disebut sebagai peruskoulu ataupun comprehensive school, sekolah komprehensif, adalah sekolah yang menggabungkan sekolah rendah dan sekolah menengah di setengah sekolah digabungkan di bawah satu bumbung dan setengahnya ada diasingkan. Tetapi basically-nya darjah 1, grade 1 hingga grade 6, kemudian grade 7 hingga ke grade 9. Maknanya 6, 7, 8, 9 tahun sahaja persekolahan yang disebut sebagai comprehensive school. Jadi apabila mereka tamat grade 9 tu maknanya umur 15-16 tahun. Kalau kat Malaysia lebih kurang macam orang kata form 3 lah. Jadi kalau form 3 habis PT3 kat Malaysia, tapi kalau dekat Finland habis grade 9 pada usia 15 tahun tu adalah tamatnya persekolahan mereka. Ya, maknanya habis dah. Basically macam habis tingkatan 5 kat Malaysia lah. Cuma dekat sini bila mereka dah habis persekolahan pada grade 9, keputusan peperiksaan yang dihasilkan oleh cikgu sekolah daripada peperiksaan-peperiksaan yang dibuat sepanjang persekolahan mereka tu adalah merupakan keputusan yang dipakai oleh pelajar-pelajar untuk memohon selepas habis grade 9 tu mereka nak sambung ke mana. Apabila mereka daripada grade 1 hingga grade 9, semua bentuk pendidikannya boleh dikatakan sama, subjek yang sama, tidak ada pengkhususan, tidak ada aliran, semua pelajar belajar semua benda. Tetapi pada grade 7, grade 8, grade 9 ada beberapa elektif kecil yang pelajar pilih. Contohnya semua pelajar belajar pertukangan, semua pelajar belajar home economic, semua pelajar belajar kimpalan. Tetapi mereka selepas menghabiskan basic di dalam subjek-subjek berkenaan, mereka diberikan peluang untuk membuat elektif siapa yang nak sambung lagi untuk lebih sikit, tapi hanya pada benda-benda komponen sekunder tadi. Tetapi dari segi subjek premier dia, core subjek dia, semua orang sama. Maknanya bila dah masuk grade 7, grade 8, grade 9, kiranya macam sekolah menengah lah, maka mereka mula belajar kimia, fizik, biologi. Manakala ada setengah subjek seperti sejarah, muzik, ini adalah subjek-subjek yang juga mereka belajar, tetapi mereka belajar sehingga grade 8. Jadi apa keputusan yang mereka dapat semasa di hujung grade 8 tu, itulah yang akan termaktub dalam sijil tamat persekolahan nanti. Sebab di grade 9, iaitu tahun terakhir, ada beberapa subjek ni yang mereka dah tak belajar. Mereka fokus kepada subjek core, ya, seperti matematik, biologi, kimia, fizik, bahasa Finnish, bahasa Inggeris dan sebagainya. Manakala subjek yang saya sebutkan tadi tu, mereka telah menamatkannya semasa mereka di grade 8. Jadi itu adalah mungkin ada sedikit lah. Bila dah habis grade 9, mereka akan memohon untuk masuk ke high school.
high school ni ada beberapa cabang. Basically ada 2 cabang. Cabang akademik dan juga cabang vocational. Siapa yang nak pergi ke vocational memohon untuk ke sekolah vocational. Siapa yang berminat untuk sambung ke akademik, maka mereka akan memohon masuk ke high school yang dikenali sebagai Lukio. Dan Lukio ni sedikit perbezaan untuk anak-anak kami. Anak-anak kami oleh kerana mereka bersekolah di Oulu International School, dan Oulu International School ni adalah sekolah international tetapi milik kerajaan. Jadi dia masih percuma. Cuma international kerana persekolahannya adalah di dalam bahasa Inggeris. Dan yang keduanya, sekolah itu juga adalah merupakan sebuah sekolah di bawah sekolah IB, ya, International Baccalaureate. Jadi pelajar-pelajar yang menamatkan persekolahan di Oulu International School, mereka boleh memohon ke 3 cabang. Cabang yang pertama kalau mereka nak pergi ke vocational. Cabang yang kedua ialah kalau sekiranya mereka nak sambung ke high school finish yang biasa, Lukio, ataupun mereka nak sambung untuk buat diploma IB. Ya, diploma IB ini dibuat di satu institusi lain yang dikenali sebagai Lucio. Dan Lucio ni adalah perkataan Greek yang juga sebenarnya bermaksud sekolah, tetapi dia merujuk kepada sekolah yang mengendalikan apa yang disebutkan sebagai IB tadi. Kalau dekat Sweden, saya rasa dia disebut sebagai gymnasium. Lagi mengelirukan lah kan. Orang gymnasium tu gym tempat exercise ke? Tak, tapi dia adalah istilah-istilah klasik yang dipakai dulu. Dan high school ni baru ada penghususan. Antaranya penghususan IB, penghususan sukan, penghususan matematik, penghususan seni. Jadi pelajar nak masuk ke sekolah-sekolah high school ni, mereka pilihlah mana sekolah yang mereka berminat untuk masuk berbekalkan keputusan peperiksaan grade 9 yang mereka dapat daripada sekolah sebelum ini. Itu dia punya laluan dia. Okay, right. Okay, terima kasih. Baru membaca buku Di Hamparan Syamrod Ku Seru Namamu, penuh debaran. Baca sampai habis kan. Terima kasih. Kemudian Ustaz, rasa bagaimana dengan persekolahan di Malaysia? Bilakah kesesuaian untuk buka sekolah dibuka, terutamanya anak sekolah rendah? Saya kurang mahir dalam mengajar. Style homeschooling ni agak suka nak mengajar anak-anak sendiri. Saya tak boleh nak jawab orang kata kalau kat Malaysia tu bilakah waktu yang lebih baiknya untuk buka sekolah. Memang sebab saya berada kat sini, saya pun tidak tahu apakah kriterianya. Basically kriteria utamanya ialah kalau sekiranya tahap jangkitan sudah berada di kadar yang selamat untuk membolehkan budak-budak ini berkumpul di sekolah masing-masing. Sebab dekat Finland bila sekolah dibuka, saya memang tidak bersetuju lah dengan keputusan kerajaan Finland membuka sekolah ni, sebab kadar jangkitan tinggi. Kes-kes COVID-19 di Finland 6,000 lebih, dengan jumlah penduduk yang hanya 5.5 juta. Kemudian jumlah kematian juga 300 lebih di Finland ini, sekali ganda lebih daripada Malaysia. Tetapi tahap orang di sini, penjarakan sosial dan sebagainya amat-amat rendah. Dan kalau saya duduk di sini, bila saya nampak apa yang terjadi dekat tanah air tu, saya fikir kalau orang finish lah tengok benda tu, memang susah mereka nak faham. Mungkin mereka akan anggap kita di Malaysia ni, anda di Malaysia ni yang overdo, lebih-lebih sangat, sebab mereka memang tak heran. Tapi saya boleh katakan bahawa apabila sekolah dibuka di Finland ini, telah berlaku jangkitan yang banyak di sekolah, dan ada beberapa buah sekolah yang terus ditutup semula selepas beberapa hari dibuka, apabila berpuluh-puluh malah beratus pelajar yang dijangkiti dengan COVID-19 ni. Tapi itulah maknanya susah sikit kita nak katakan, kerana di sini dijangkiti COVID-19 itu tidak dianggap sebagai something yang menakutkan ke, membimbangkan ke. Mereka macam tak kisah je lah. Jadi saya tak berani nak ulas lebih-lebih sangat, takut saya tersalah maklumat. Tapi itulah situasinya. So basically kalau dekat Malaysia tu mungkin sekolah boleh dibuka apabila keadaan sudah mengizinkan, dan
mungkin boleh secara berperingkat. Saya difahamkan sekolah akan dimulakan terlebih dahulu untuk pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 yang ada peperiksaan, kemudian baru pelajar-pelajar yang lain. Itu bergantunglah, ikutilah keputusan-keputusan dan juga makluman yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan nasihat daripada yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atas saranan dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan, insya-Allah. Kalau nak kata tak erti nak ajar anak dekat rumah ni, ia adalah memang masalah global, dan mungkin dia juga boleh menjadi pengalaman untuk ibu bapa menginsafi bahawa pendidikan perguruan adalah satu bidang yang profesional. Bukan semua orang reti mengajar. Kalau semua orang reti mengajar, sekolah tak perlu wujud. Tidak perlu ada cikgu. Jadi selepas ini, saya sendiri kadang-kadang saya pakai topi ibu bapa, kadang-kadang saya pakai topi cikgu. Tapi apa yang ingin saya tekankan ialah mungkin selepas ini kita boleh meningkatkan kesedaran di kalangan ibu bapa untuk menghormati profession perguruan dan memahami bahawa guru-guru sebenarnya adalah merupakan mereka yang telah menerima latihan profesional untuk mengendalikan pembelajaran, dan bukan orang kata buat apa nak ambil business study, orang tak ambil business study pun boleh jual goreng pisang. Maksud dia, kita selalu ada mentality macam tu kan. Basically ibu bapa respect, ibu bapa bila fikir sekolah ialah tempat untuk babysit anak-anak, bukannya untuk develop pemahaman pendidikan anak-anak. Dan ini adalah satu paradigma yang salah. Cuma bila dah jadi macam ni, maka harapnya ibu bapa yang kalau sebelum ini tidak begitu menghargai kepakaran dan juga kemahiran guru-guru sebagai warga pendidik, maka selepas ada pengalaman tentang betapa susahnya nak mengendalikan pembelajaran anak-anak, then we have a different experience that will tell us to rethink, untuk fikir balik tentang bagaimanakah sikap kita sebelum ini kan, insya-Allah. Okey. Apakah respon Ustaz jika anak Ustaz beritahu cita-citanya adalah yang bukan Ustaz harapkan? Murid saya pernah beritahu dia mahu jadi pemain e-sport, maka sebab itu dia menghabiskan banyak masanya setiap hari bermain game. Saya tidak tahu nak respon bagaimana yang sepatutnya, menyokong ke atau apa. Kan? Macam mana ya? Ya, saya letakkan kat tepi sini sikit. Alright. Saya secara peribadi, saya tidak ada meletakkan harapan secara spesifik, so anak macam ni, tak ada ya. Saya memang sungguh-sungguh lah, bukanlah mengada-ngada ke apa ke. Saya cuma nak anak saya menjadi orang yang beradab sopan, berakhlak baik. Ni bukan cakap seorang ustaz, tapi cakap betul. Sebab maksud dia, saya lihat orang yang berakhlak baik adalah orang yang berguna. Kalau you pandai macam mana pun, you gaji besar mana ke apa ke, tapi kalau akhlak you buruk, dan untuk mendapat kehidupan yang berkualiti, sukar untuk berlaku. Allah pun tak reda. Jadi you nak pilih nak kerja macam mana ke apa ke, terpulang, asalkan akhlak budi bahasa. Bagi saya, subjek yang paling susah kat sekolah, tak tahulah chemistry ke, fizik ke, ataupun history ke, bagi setengah pelajar, tidak ada yang lebih susah daripada nak mengajar budak-budak ni untuk jadi orang yang berakhlak dan berbudi bahasa. Ya, itulah benda. Dan kalau sekiranya mereka menjadi orang yang berakhlak dan berbudi bahasa, maka lepas tu mereka pilih nak kerja apa pun, mereka akan pilih pekerjaan yang baik, pekerjaan yang munasabah, dan mereka menjadi, katalah mereka menjadi pemain e-sport, mereka menjadi pemain e-sport yang berakhlak, yang baik. Tapi kalau dalam e-sport itu ada elemen yang bertentangan dengan akhlak yang baik, bertentangan dengan budi bahasa dan sopan santun, maka kalau dirinya itu seorang yang mengambil berat tentang soal akhlak itu tadi, dia tidak akan pilih benda tu lah.
Tetapi apa sahaja pilihan yang anak-anak pilih, kita cuba lihat apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Contohnya, apabila anak murid cikgu kata dia berminat untuk, orang kata, e-sport, jadi mungkin kita boleh sit down dengan dia dan bersembang dengan budak-budak macam ni untuk memahami kenapa mereka berminat untuk menjadikan e-sport itu sebagai profession mereka. Adakah sebagai alasan untuk justify ketagihan main game sekarang, ataupun kerana teruja dengan orang kata duit yang boleh diperolehi dengan streaming main game, membina crowd, kerana memang ada orang yang kaya raya dengan buat benda tu. So kita cuba brainstorm dengan pelajar-pelajar tu untuk memahami, dengan memilih bidang tersebut, mereka sebenarnya nak enable apa, mereka nak membolehkan apa yang terjadi, nak membolehkan perbuatan main game tak salah ke, ataupun memang cara yang boleh menjadikan mereka kaya ke, ataupun macam mana. Dan kita boleh guide mereka based on maklum balas mereka terhadap benda ni tadi. Kalau sekiranya mereka nak menjadikan cita-cita jadi e-sport atlet, boleh pakai ke, saya tak tahu sangat istilah dia tersebut, kerana nak justify tabiat mereka main game sekarang, then kita kena inform mereka tentang realiti game sekarang dan bagaimanakah pula bentuknya pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiganya, analyse sedikit adakah kehidupan mereka sebagai gamer itu adalah kehidupan yang sustain ataupun tidak. Sustain tu maksud dia sihat ke tak sihat. Kalau tak tidur malam, sepanjang malam berjaga main game je kerjanya, lepas tu siang tidur berbalah dengan mak bapak, lepas tu social tak berfungsi dengan baik, nampakkan kepada mereka bahawa ini adalah bentuk kehidupan yang sukar untuk sustain. Macam mana kamu nak selama-lamanya macam ni? You cannot relate yourself with others, you tak boleh handle konflik dekat sini. So macam sekarang ni, mak bapak, mak sediakan masakan, bapak bawa duit balik ke rumah, then you tak pedulikan apa yang berlaku sekeliling, you still akan makan bila sampai waktunya. But it's not going to be like that all the time. Akan sampai masanya you have to take care of yourself, dan taking care of yourself memerlukan kepada kombinasi disiplin. Kalau orang kerja lain pun, kalau bukan e-sport pun, kalau dia buat kerja pejabat ke, dia kerja bisnes ke, dia tak boleh kerja 24 jam. Dia kerja pun kerja juga, rehat pun rehat juga, mungkin berkeluarga pun berkeluarga juga, berkawan pun berkawan juga. So kombinasi pelbagai aktiviti untuk melengkapkan satu kehidupan, regardless orang tu kerja apa sekalipun. Tapi kalau you fikir kerja sebagai, orang kata, e-sport adalah kerja yang berprospek pada masa akan datang, tetapi bentuknya adalah dengan menghadap skrin, menghadap komputer 24 jam, itu bukan kehidupan yang sustain. You will fall sick, kamu akan jatuh sakit, kamu akan stres, kamu akan kemurungan, macam-macam lagi benda yang boleh berlaku. So help them to see that, kerana mereka mungkin tak nampak, sebab diorang punya macam pandangan mereka tu very narrowed down kepada benda yang mereka nak capai itu saja. Kalau duit lah, kalau misalnya nak justify main game tu sajalah. So kita cuba explore kat situ. Macam anak saya, salah seorang daripada anak kami berminat untuk menjadi artis, berminat untuk menjadi orang kata artis lah, terutamanya nak jadi pelakon. Saya ada share satu video perbualan saya dengan beliau di vlog saya, yang sahabat-sahabat boleh tengok perbualan tersebut. Saya setuju ke saya tak bersetuju untuk dia jadi artis pada satu hari nanti, nak jadi pelakon, anak Hazrizal ataupun anak Ustaz Hazrizal nak jadi pelakon satu hari nanti, saya open sahaja. Tetapi bila dia melihat itu sebagai cita-cita dia, maka yang pentingnya ialah sekarang ni dia buat apa.
Yang sekarang ni dia buat apa tu yang saya guide. Sama ada benda tu nanti akhirnya akan menjadi dia tu jadi artis, ataupun kemudian dia bertukar kepada cita-cita yang lain, itu terpulang kepada masa untuk menentukannya. Pada masa sekarang ini, guide saya contohnya, kalau you nak jadi artis, you nak jadi apa sekalipun, you mesti berasaskan kepada ilmu. So nak jadi artis, okey, tapi ilmu berkaitan dengan tabiat manusia, psikologi, lakonan. Saya usahakan pujuk dia supaya tengok hasil-hasil karya orang-orang yang berpendidikan, apa yang menyebabkan hasil kerja artis berkualiti dengan hasil kerja artis sampah. Kenapa ada Grammy Award? Kenapa yang Grammy tu kan, Academy Award, kenapa ada benda-benda macam tu? Kerana kita mungkin melihat hasil kerja yang keluar dalam bentuk drama, yang keluar dalam bentuk filem sebagai satu entertainment, tetapi di belakang penghasilan drama tersebut ada pelbagai komponen yang memerlukan kepada seseorang itu untuk belajar. So ilmu yang berkaitan dengan perfilman, yang berkaitan dengan skrip itu, dan you kena fikir macam mana you nak garap benda tu. Kemudian yang keduanya, apabila you nak menjadi seorang artis, you tanya diri you sekarang, adakah you jenis orang yang kental ataupun jenis orang yang sangat conscious dengan apa orang cakap tentang kita? Because if you are so sensitive about what people are talking about you, then you cannot survive sebagai seorang pelakon. Sebab bila you jadi pelakon, you bagus macam mana sekalipun, tetap ada orang akan benci dan tetap akan ada orang yang suka. So adakah you ada pemikiran yang macam tu ataupun tidak? Dan mungkin boleh sedikit idealistik, tak tahulah istilah tu betul ke tidak, tapi contohnya nak jadi artis tu kenapa? Apa yang you nak sampaikan? Apa yang you nak keluarkan? Jadi discuss, bincang benda tu supaya dia bercambah. Yang penting maknanya kita menjadi kita selagi mana cita-cita tu adalah cita-cita yang munasabah, kita terima dia, sebab ia boleh membantu budak ini untuk fokus dan develop dia punya self-efficacy. Istilah yang kerap juga saya pakai, keyakinan dia terhadap kemampuan dia untuk berjaya dalam melakukan sesuatu perkara. Tapi kalau kita terus cantas, terus deny cita-cita berkenaan, maka ownership dia terhadap pembelajaran, ownership dia terhadap perjalanan hidup dia akan berkrisis, dan itu akan menimbulkan banyak masalah. Dia akan rasa pembelajaran meaningless, tak ada faedah belajar semua benda ni, apa yang dia nakkan sebagai satu yang tak relevan dan sebagainya kan. Itulah, panjang sikit saya jawab. Okey, saya tengok yang ni pula. Puan Karimah Hanafi kata, betul tu Ustaz, hikmah PKP ni sebenarnya banyak sangat. Saya pun sangat-sangat mengharapkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dan berbudi bahasa dan bersopan. Mungkin selepas kami orang kata datang ke Finland ini, maka cara kami mendefinisikan berbudi bahasa, berakhlak mulia tu dari perspektif saya masih sama, tapi bahasa yang saya pakai untuk describe benda tu mungkin sedikit berlainan. So saya boleh dengan mudah bertolak ansur, grade tak berapa bagus ke, keputusan periksa tak berapa lancar ke, ada konflik tertentu dekat sekolah, bergaduh dengan kawan ke apa, saya boleh negotiate dengan mudah. Tapi kalau sekiranya ada perbuatan-perbuatan yang dibuat yang menunjukkan mereka itu biadab ke, kurang ajar ke, mencarut, swearing. Kalau saya tahu mereka mencarut dengan kawan-kawan mereka, sebab perkataan-perkataan swearing itu adalah benda-benda yang sudah menjadi norm, dan bagi mereka it's something yang mereka tidak memaksudkan ianya sebagai satu bentuk kecaman, tetapi perkataan itu adalah perkataan yang diungkapkan sebab semua orang cakap. Maka benda tu saya cakap lah, bincanglah dekat rumah. Benda tu bukan sebab saya tidak suka, tapi sebab benda itu sendiri adalah benda yang salah, benda yang problematik, dan kena cari jalan untuk nampakkan kepada mereka bahawa benda tu adalah benda yang salah.
you use that, you say them, fine, but you have to admit ia adalah salah. Never ever try to normalize it and to think that it means nothing. Sebab something yang saya ulang-ulang dekat rumah ni cakap dengan anak-anak, saya tidak suka dalam apa konteks sekalipun kita menjadi manusia yang bila kita cakap something, kita tidak mempertimbangkan nilai perkataan yang kita cakap. Kalau you panggil orang stupid, you have to understand what is the meaning of stupid. So jangan you fikir kalau you panggil orang bodoh seolah-olah macam perkataan tu tak ada makna apa-apa. Saya tak suka benda tu. Bagi saya tidak boleh hidup dengan manusia yang cakap perkataan yang dia tidak maksudkan. All words matter. Ya, semua perkataan diambil kira. So you have to be careful. If you say bad words, then I will help you to see those words are bad. And then, but you choose to improve yourself. You choose to make the change. I cannot force you to do that. Dan contohnya macam semalam saya cakap kepada anak-anak, since esok adalah hari yang terakhir, so if you think of buying something untuk tunjukkan appreciation you kepada guru-guru, dan beli siap-siap hari ni, which is semalam, sebelum balik ke rumah. Sebab nanti dah balik ke rumah dah malas nak pergi ke sekolah, dan pagi esok, iaitu pagi tadi, tak kesempat nak pergi kedai, nak beli bunga ke, nak beli coklat ke apa ke, so buy. Dan saya galakkan untuk mereka buat. Tapi mereka buat ke, mereka tak buat ke, saya tak adalah nak paksa sangat. Tapi at least hari ni bila you pergi jumpa dengan cikgu, you must sincerely tell the teacher, thank you so much for teaching, for helping, for guiding, for shaping you in the past years, kan, dalam tempoh 4 tahun kami berada di sini. So itulah ya. Teacher Syarifah Syarina, good point. Terima kasih kerana perangai cukup benar luas. InsyaAllah saya akan cuba amalkan. Saya doakan mudah-mudahan ya, maknanya bolehlah ya sesuatu diusahakan, mudah-mudahannya. Satu lagi, kalau di sini, maaf, sekali lagi saya nak tanya pendapat Ustaz juga, bagaimana dengan pendekatan kita memberikan ganjaran kepada anak-anak, mereka dapat main phone sejam dalam sehari selepas mereka ikut rules belajar dan buat semua aktiviti mengikut jadual yang telah kita buat untuk mereka. Tidakkah ia akan menjadi mereka buat semua tu hanya kerana nak main phone tu, atau macam mana sebenarnya yang terbaik untuk lalui sepanjang PKP ni? Macam dorongan untuk seseorang buat something sentiasa ada dua ya, satu dorongan luaran, satu dorongan dalaman. Dorongan luaran disebut sebagai extrinsic motivation. So extrinsic motivation ni salah satunya adalah dalam bentuk reward. Ya, dalam bentuk reward, ganjaran. Jadi ganjaran ini adalah sesuatu yang munasabah, yang dipakai dalam dunia ini ya. Malah dalam agama kita sendiri pun, maknanya kalau buat something dapat pahala ya, kalau buat something Allah suka. So kalau buat something manusia suka ya, contohnya macam tahadu tahabu ya, Rasulullah SAW kata bertukar-tukarlah memberi hadiah, nescaya kamu akan berkasih sayang. So dorongannya adalah dorongan ekstrinsik. So dorongan ekstrinsik ni tidak salah, tetapi dia selalu bertukar, dan yang keduanya dia tidak dapat bertahan lama. Justru perlu diusahakan agar sedikit demi sedikit dibangunkan motivasi intrinsik, motivasi dalaman. So motivasi dalaman ni ialah apa yang dia nak capai, apa yang dia nak buat. So dia kena set sendiri. Jadi okey, nak bagi anak guna phone sejam sebab dah berjaya. Mungkin especially bila anak kecil-kecil, benda-benda lagi, orang kata bagi reward macam tu mungkin still boleh jalan lah. Tapi untuk saya yang anak-anak dah besar-besar ni, kalau orang kata ganjaran ialah pakai handphone sejam tu, mungkin dah tak valid lah untuk dia orang. Maka saya sentiasa kena cari jalan macam mana nak bagi mereka fikir dan faham kenapa mereka kena buat homework, kenapa mereka kena selesaikan tugasan, kenapa mereka kena respon apabila cikgu berhubung. Dan usaha yang saya buat itu adalah dalam bentuk conversation, bercakap, berbincang dengan, bagi dia orang nampak benda tu. Hasilnya macam mana?
Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dan saya berterus terang dengan anak-anak, walaupun sebenarnya saya tidak bersetuju dengan tindakan kerajaan Finland membuka semula sekolah pada 14 hari bulan Mei yang lalu, dan ada 10% daripada pelajar di Finland berdasarkan laporan surat khabar yang mengambil keputusan untuk tidak ke sekolah, maknanya yang memang tak pergi ke sekolah lah. Tapi saya beritahu kepada anak-anak salah satu sebab kenapa saya walaupun tak setuju sekolah dibuka, tapi saya nak juga anak-anak pergi ke sekolah, kerana anak-anak juga kelihatan sudah kehilangan momentum. Dah tak boleh dah nak belajar online ni, disiplin diri tu dah orang kata teruk, especially bila benda ni terjadi dalam bentuk tiba-tiba kan. Maka tidak ada didikan khusus, tidak ada persiapan yang dibuat, suddenly tak pergi sekolah, terus shifted kepada online learning. So online learning ni memang something yang mencabar. Jadi dah ada banyak deadline yang tunggang langgang, ada banyak assignment yang tak dibuat, dan saya beritahu kepada anak-anak bahawa kalau sekiranya kerja-kerja ni kamu tak buat, maka nanti bila hujung semester, which is hari ni, bila keputusan akhir tahun tu keluar, maka grades kamu akan bermasalah. Grade kamu akan ada masalah lah, macam saya sebutkan tadi. Dan kalau sekiranya nak kita dah tak sambung lagi sekolah dekat Finland dan kita pergi ke tempat lain untuk menyambung persekolahan, maka sebelum ni bagus, tapi tahun yang last ni kamu tidak perform dengan baik. Kalau keputusan periksa tu turun sedikit tak apa, tapi kalau cikgu letakkan remark kamu tidak berdisiplin, kamu tidak menyiapkan tugasan ke apa ke, maka itu akan menyulitkan proses untuk nak mencari sekolah yang seterusnya nanti. So try your best. I understand it's difficult, it's not easy to finish the task, dan kadang-kadang cikgu juga memang ada memberikan tugasan-tugasan yang macam tidak munasabah, tetapi macam mana nak selesaikan. Jangan macam apa yang cikgu cakap, yang cikgu suruh buat ni mengarut, so saya tak nak buat. Yang itu jangan. Kalau apa yang cikgu suruh buat tu mengarut, then confront your teacher, communicate, discuss dengan cikgu, bagi tahu kenapa you tak boleh buat benda tu. Most likely cikgu akan ada option. Okay, kalau tak boleh buat macam ni, then buat macam ni. Tapi untuk mengabaikannya tak boleh. Dan oleh kerana nampak komitmen tu dah semakin rendah, saya sendiri pun macam dah tak larat dah nak menjawab notifikasi-notifikasi yang dihantar oleh pihak sekolah bila anak tak attend live session, bila anak tak hantar tugasan, bila anak tak respon cikgu call. Berpuluh-puluh, malah mungkin lebih 100 notifikasi saya dapat sepanjang tempoh 2 bulan lebih, hampir 3 bulan maknanya mereka bersekolah dekat rumah ni. Maka sebab itu you have to go to school kan, you have to go to school and then you have to set back. So masa budak-budak nak pergi ke sekolah, memang benda yang diorang takut, walaupun cikgu sebenarnya tak adalah garang-garang macam mana pun, tapi antara benda yang mereka macam nak pergi sekolah ni macam tak best, ialah kerana mereka takut kena lektir ke, kena marah dengan cikgu sebab banyak tugasan yang tidak diselesaikan. Tapi Alhamdulillah setakat pengetahuan saya, cikgu-cikgu tak adalah macam menimbulkan apa-apa masalah. So bila mereka dah pergi sekolah tu, kebanyakan kerja yang tertangguh semasa tempoh PKP tempoh hari, once mereka balik semula ke sekolah, saya dapati boleh dikatakan kesemualah tugasan yang tertangguh itu berjaya disiapkan dan diselesaikan. Dan itu menjadi satu pelajaran yang penting lah untuk kita nampak bahawa you cannot simply transfer learning from face to face ke online dengan expectation budak-budak akan terus boleh buat. They have a lot of struggle. Ada banyak benda yang ada di sekolah yang tidak ada di rumah, yang mereka kena hati-hati kan. So itulah ya, di antara beberapa perkara yang boleh saya respon kepada soalan-soalan yang diajukan setakat ini. Kalau ada soalan-soalan yang lain lagi, silakanlah. Mungkin sebab saya pun tak ada plan apa-apa, saya cuma nak fikirkan rumusan saya tentang sistem pendidikan di Finland inilah ya. Apa ni, komen daripada Nur Iman Educare. Ya, bagus ni tadika kita kan. Maaf saya kalau saya salah quote pula kan.
bagus tak terapkan pada anak-anak. Galakan untuk anak communicate dengan guru-guru, manfaat sharing untuk saya dan anak-anak juga. Sebab mereka tak ada kemahiran tu, mereka tak erti nak tulis email ataupun hantar message negotiation dengan cikgu. It's either tinggalkan terus dan kemudian jadi masalah dengan cikgu lah. Maka adalah beberapa kali yang saya desak anak-anak supaya if you disagree dengan tugasan yang cikgu bagi tu, explain kepada cikgu. So contohnya ada anak kami yang dalam subjek home economics diminta untuk memasak di rumah sesuatu yang kat rumah tak ada bahan. So kalau kat rumah tak ada bahan tapi nak kena juga masak benda tu, kena pergi kedai beli something. Itu masa tengah peak COVID-19 awal-awal dulu kan. Jadi do you actually want your students to make a trip untuk buat grocery, untuk beli barang-barang tu, ataupun sebenarnya tugasan yang diberikan ini untuk objektifnya apa? Jadi saya minta anak saya hantar email kepada cikgu dan maklumkan bahawa di rumah kami bahan-bahan untuk memasak casserole tu tidak ada. Is it okay if the task being replaced with something else? Jadi cikgu terima dan cikgu kata boleh gantikan dengan something. Yang penting masakan itu mestilah masakan yang cukup untuk dimakan sekeluarga. Itu dia punya kriteria. So kriteria-kriteria tu yang penting. Boleh tukar casserole, akhirnya casserole tu bertukar jadi bihun goreng. So lah, sebab kat rumah bahan untuk masak bihun goreng ada. Jadi itu pengalaman yang mungkin adalah sedikit mereka tempuh, iaitu belajar negotiate dengan cikgu apabila ada benda-benda. Dan ada setengah-setengah benda yang memang tak masuk akal lah, macam cikgu PE suruh budak-budak sehari 2 jam pergi jalan dekat luar, which is bagus lah, healthy, tapi pada masa tu maknanya masih snow dan juga mengadakan aktiviti di luar, pergi swimming. Nak swimming kat mana? Takkan nak pergi swimming kat sungai kan, ais pun ketul-ketul hanyut lagi dalam sungai. Takkan nak pergi public swimming pool ketika musim jangkitan ni. Begitu juga ada guru yang minta supaya pelajar mendokumentasikan gambar-gambar tumbuh-tumbuhan, gambar-gambar alam sekitar yang menunjukkan musim bunga telah tiba, sedangkan masa tu masih snow lagi. Jadi pelajar-pelajar yang jumpa bunga-bunga, binatang-binatang pada masa tersebut, mereka kena pergi ke tempat yang jauh. So adakah maksudnya nak kena budak-budak ni naik bas pergi somewhere untuk ambil gambar semua benda tu? Anak saya cakap tipu je lah abang, apa ni abang kakak, dia kata Photoshop je lah. Saya kata saya tak setuju kan, maknanya untuk nak menipu tu. Saya sendiri sebagai cikgu, saya juga sebagai seorang bapa, saya tak setuju dengan menipu puasa je ke yang berdosa. Kalau menipu Photoshop homework tak berdosa. Salah juga. Rasulullah SAW kata man ghasya falaysa minna, siapa yang tidak berlaku jujur, yang berbohong, bukan daripada kalangan kami. Itu baseline dia. Alangkan berbohong ni pada orang kafir pun salah. So kenapa you sebagai orang Islam nak berbohong, nak menipu? So caranya ialah you negotiate lah dengan cikgu, terangkan kenapa benda tak boleh buat. So cikgu bagi extension lagi masa, adalah solution dia. Tapi yang penting maknanya you jangan abandon, tinggalkan terus, ataupun you buat dengan cara yang salah ke, dan at the end macam mana you selesaikan benda tu juga adalah merupakan sebahagian daripada pembelajaran yang mungkin juga tak mungkin dapat dipelajari dalam situasi biasa. So ini adalah macam blessing in disguise kan, kepada hikmahnya di sebalik PKP ni tadilah, insyaAllah. Jadi selama kami berada di Finland ini, apakah perkara-perkara positif dalam pemerhatian saya yang anak-anak dapat? Mungkin yang pertama sekali, yang berjaya dikeluarkan daripada kehidupan mereka adalah kehidupan berorientasikan akademik dan peperiksaan.
yang itu sembuh. Sebab kat sini peperiksaan ada, ujian ada, tetapi peperiksaan dan ujian itu dilakukan oleh guru secara berkala daripada semasa ke semasa di dalam kelas, yang kegunaan peperiksaan itu hanyalah semata-mata untuk support pembelajaran anak-anak. No pressure, tidak ada perbandingan, tidak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 ke anugerah ni, anugerah itu, pressure parents nak compare ke dengan anak-anak ke dan sebagainya. Yang itu tak ada. So itu bagi saya adalah perkara yang immediately sembuh apabila kami sekeluarga pindah dan mula bersekolah di Finland ini. Kedua, malu nak cakap, tapi yang bagusnya ialah tidak ada school uniform. So bila tidak ada school uniform, saya yang single father kat rumah ni tak adalah nak kena buat kerja gosok baju anak-anak ke, ataupun ajar dia orang nak gosok baju ke, tak ada. They can freely wear anything they want untuk pergi ke sekolah. Dan saya cuba fahamkan kepada anak-anak mengapakah tidak ada school uniform di Finland ini. Salah satu daripada faktornya ialah kerana semasa transformasi pendidikan dilakukan pada akhir 1970-an di Finland, salah satu daripada perkara fundamental yang dibangunkan pada masa tersebut adalah strategi-strategi yang sifatnya adalah untuk mengurangkan perbezaan suasana rumah dengan sekolah. Sistem pendidikan di Finland bermula daripada era berkenaan cuba pergi ke arah menjadikan rumah dengan sekolah tu tak banyak beza. Tujuannya ialah kerana mereka mahu agar pembelajaran di dalam diri para pelajar tidak diaktifkan oleh environment. Maksud dia, bila pergi sekolah baru masuk mood belajar, tapi bila balik rumah dah tak belajar. Bila balik rumah cabut uniform dah tak belajar. Dia tak nak, kerana mereka nak yang lahir daripada sistem ini adalah mereka yang sentiasa belajar. Maka pakai uniform ke tak pakai uniform ke, kat rumah ke kat sekolah ke, mood mereka adalah sentiasa mood belajar something. Itu antara perkara yang menjelaskan mengapa tak ada school uniform ni tadi. Dan juga kita boleh tengok misalnya dari segi tata cara tingkah laku di sekolah tidak begitu formal. Maka di banyak sekolah Finnish, tapi tak di sekolah anak kami lah, sebab sekolah anak kami ni oleh kerana mereka menggunakan kerangka IB dan belajar di dalam bahasa Inggeris, maka dia agak rumit sikit saya nak jelaskan, tapi mereka menerima bajet daripada kerajaan Finland kurang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah Finnish lain yang tipikal. Jadi sekolah-sekolah Finnish lain facilities kat dalam bagus, maka kapet tak pakai kasut, kemudian orang kata perabot-perabot dekat dalam kelas itu adalah perabot-perabot yang direka bentuk khas untuk mewujudkan environment homey dekat dalam bilik darjah. Maka budak-budak ni duduk bersila dekat lantai, berlunjur, menerap ke dan sebagainya. Cikgu tak endahkan. It's okay, you nak baring ke, you nak bersandar ke, you nak menerap ke apa ke, as long as you fokus, tumpu dan participate di dalam pembelajaran, supaya keadaan di sekolah tu lebih kurang macam dekat rumah. So perubahan itu saya nampak sedikit sebanyak menjadikan anak-anak tidaklah terlalu melihat sekolah sebagai satu institusi, sebagai sesuatu yang begitu formal, dan dia mengurangkan rasa anxiety peralihan daripada rumah ke sekolah, sama ada pada hari-hari biasa ataupun selepas bercuti panjang. So itu salah satu daripada faktor. Saya nampak ada komen-komen yang baru, saya tengok sikit apakah komen-komen yang ada kan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai seorang anak autistik, sekarang berumur 7 tahun, darjah 1 di aliran pendidikan khas sekolah kebangsaan.
bagaimana program aliran khas atau yang seumpamanya dijalankan di sekolah Finland. Okey, terima kasih pada soalan yang ditanya. Salah satu daripada prinsip yang induk di dalam sistem pendidikan Finland adalah untuk memberikan pendidikan yang sama rata kepada semua pelajar. Dan kesan daripada orang kata prinsip berkenaan, murid-murid berkeperluan khas juga diusahakan sebanyak mungkin untuk berintegrasi dengan kelas biasa. Jadi pelajar-pelajar yang ada learning disabilities, ada keperluan khas tertentu, mereka akan belajar bersama dengan pelajar-pelajar lain dalam kelas yang biasa. Setiap sekolah ada guru pendidikan khas yang akan menyokong. Kemudian yang keduanya, sekiranya ada kelas-kelas tertentu untuk murid-murid berkeperluan khas, kelas-kelas tersebut kebanyakannya bersifat sementara. Maksudnya, murid-murid berkeperluan khas ni dibahagikan kepada 3. Yang pertama, murid berkeperluan khas yang severe. Maafkan saya kalau istilah tu tidak tepat. Yang severe ni maksudnya dia memang tak boleh belajar dalam kelas yang biasa kerana memerlukan kepada environment yang khusus dan juga cara belajar yang totally berbeza daripada pelajar-pelajar biasa. Dan dia ada yang permanent. Kemudian yang kedua, pelajar-pelajar yang berkeperluan khas sederhana. Ini yang majoriti. Berkeperluan khas sederhana ni pelajar-pelajar yang autistik, pelajar-pelajar yang disleksia, pelajar-pelajar yang diskalkulia, pelajar-pelajar ADHD dan juga beberapa isu yang lain. Mereka belajar dalam kelas yang sama dengan kawan-kawan yang lain supaya mereka dapat mirror yang normal itu apa, dan pelajar-pelajar yang biasa juga dapat berinteraksi secara normal, senormal mungkin dengan pelajar-pelajar yang ada keperluan khas ini, sedaya upaya. Dan ini sebenarnya satu benda yang sangat mencabar kepada guru lah, ya, untuk mereka mengendalikannya. Sebab dalam kelas tu memang ada macam-macam jenis, macam-macam isu, ya, pelajar dan cikgu kena cater semua benda tu. Kemudian grup yang ketiga adalah keperluan-keperluan khas yang tidak sepenuh masa, sekali-sekala sahaja. Contohnya, ada sesetengah pelajar yang apabila ada test, apabila ada exam, maka mereka ada anxiety yang tinggi, panic attack, yang memerlukan kepada mereka ini untuk menduduki peperiksaan tersebut secara berasingan daripada kawan-kawan yang lain. Maka mereka boleh mendapatkan perkhidmatan guru pendidikan khas untuk situasi berkenaan pada masa itu sahaja. Jadi dia ada 3 kategori. Dan seluruh pendidikan, sistem pendidikan Finland, dari segi kurikulum tu direka bentuk, design kurikulum itu adalah dibangunkan di atas banyak prinsip pendidikan khas. Jadi sememangnya telah sedia ada sistem pendidikan Finland itu mesra pendidikan khas, kerana prioriti bagi sistem berkenaan adalah untuk membantu mereka yang ada keperluan khas ini. Jadi sebab itu saya boleh katakan bahawa di kalangan anak saya, anak-anak yang ada struggle dalam isu-isu tertentu berkaitan dengan pendidikan masa kat Malaysia dulu, mereka inilah yang paling mendapat manfaat bila kami berpindah ke Finland. Tapi bagi anak-anak yang mungkin smooth, lancar macam biasa, tak ada apa-apa isu sangat, maka persekolahan mereka mungkin relax macam biasalah, tak nampaklah obviousnya. Alhamdulillah, bila masuk sekolah kat Finland ni, orang kata sembuh, selesai masalah tu, dia tak ketara sangat. Tapi bagi anak kami yang ada isu-isu tertentu, ada anak kami yang ada masalah struggle yang kronik berkaitan dengan matematik, macam-macam cara dah buat kat Malaysia,
tak boleh-boleh, tapi bila pindah ke Finland ini masih lagi orang kata matematik tu sebagai something yang agak mencabar jika dibandingkan dengan subjek lain, tapi sudah tidaklah lagi di level fail, di level yang menghancurkan self efficacy anak kami. Sebaliknya dia sudah boleh mendapat markah yang sama dengan kebanyakan pelajar lain. Kalau ada masanya ramai pelajar dapat 9 out of 10, dia pernah dapat 9 juga. Dia habis-habis pun dia dapat 8. Ada sekali dapat 7. Tapi sampai kepada 4 ke 3 ke, macam kat Malaysia dulu merah tu, yang tu dah tak ada dah. Kenapa jadi macam tu? Kerana sistem pendidikan Finland memang secara automatik, kalau budak-budak ada masalah macam ni, memang akan dilakukan sesuatu. Sebulan selepas anak kami, saya dah selalu cerita, kalau sahabat yang selalu ikut perkongsian saya dah pernah dengar cerita ni, sebulan selepas anak-anak memulakan persekolahan di Finland, cikgu dah panggil saya dah untuk memaklumkan kepada saya dapatan cikgu berkenaan tentang anak kami yang seorang ni yang struggle matematik. Dan dia terus bagi tahu kepada saya apa strategi yang dia nak pakai untuk tolong anak kami dalam subjek matematik tu. Dia kata, walaupun anak awak lemah matematik, tetapi dia strong dalam arts, maka saya akan gunakan arts untuk dia belajar matematik, untuk tolong dia faham matematik. Jadi anak saya yang orang kata macam word smart sikit, menulis, pandai mengarang, suka benda-benda literature ni, tapi teruk dalam matematik, cikgu bagi dia tugasan untuk menulis cerpen kisah cinta, love story, tapi dengan menggunakan nombor sebagai watak-watak dan bermain dengan nombor-nombor itu untuk mewujudkan penceritaan. Salah satu contoh lah bagaimana arts integrated dengan matematik, dan masalah tu dapat dikurangkan. Dan saya tak sempat lagi tengok result dia hari ni, tapi saya rasa pada tahun ini nak kata matematik struggle ke fizik struggle tu masih lagi agak mencabar, tapi sudah tidaklah sampai kepada peringkat berkrisis. So itulah mungkin sedikit respon saya tentang pendidikan khas dekat Finland ni, kan. Kita tengok yang lain pula, daripada Nurul Fauzana. Di Malaysia masih tak nampak tanda akan dibuka sekolah dalam masa terdekat, ya. Ibu bapa pula ada yang sudah mula bekerja, ada yang bergilir. Alhamdulillah. Untuk sektor swasta biasanya tidak bergilir, hanya mungkin ada kelonggaran untuk datang kerja lewat. Kami sebagai pengusaha tadika swasta hanya mampu beri task secara video, dan juga ada yang buat semakan bacaan secara video call untuk yang boleh luangkan 5 ke 10 minit sehari. Ya, apakah nasihat Tuan Ustaz untuk situasi begini untuk anak hingga 4-6 tahun? Saya bila anak-anak tu, terima kasih ya kepada cikgu yang bertanya. Untuk 4 hingga ke 6 tahun ni, mereka ini berada di luar daripada saya tak kata kepakaran saya lah, tetapi kemahiran saya tu mungkin kurang di bahagian situ. Saya banyak cover di bahagian sekolah, mungkin untuk yang besar sikit lah, daripada grade 1 sampailah tamat sekolah menengah. Universiti pun saya kurang sentuh. Tapi untuk usia 4 hingga 6 tahun ini, mereka ni pendidikan awal kanak-kanak ini, mereka ada prinsip-prinsip mereka sendiri yang juga wujud dalam sekolah rendah dan juga sekolah menengah, tetapi lebih penekanannya untuk mereka di usia 4 hingga 6 tahun ini. Pertama sekali yang perlu kita tekankan adalah dari segi emosi. Ya, maknanya apa yang perlu dititik beratkan oleh both, ya, kedua-dua guru dan juga terutamanya ibu bapa adalah pada kestabilan dan juga bagaimana kestabilan emosi dan bagaimana anak-anak handle emosi. Dan mereka ni dalam suasana 4 hingga 6 tahun terkurung kat rumah ni, macam mana keadaan dia orang? Saya tak ada pengalaman sebab anak-anak saya dah besar sikit, kan. Tetapi kalau sekiranya mereka terkurung, maka mereka akan berdepan dengan masalah kekurangan space untuk mereka nak bermain, untuk mereka nak beraktiviti. Maka ini adalah benda-benda yang perlu untuk dicarikan solusinya. Macam mana nak dirangsangkan, nak digalakkan supaya anak-anak beraktiviti, bermain.
ada movement, ada penggunaan motor halus, motor kasar mereka. Dan soal akademik adalah benda yang paling, orang kata, yang bawah lah, ya. Maka kalau ada sesi online 5 hingga 10 minit itu, berhati-hatilah kalau sekiranya ada sesuatu benda baru yang nak diperkenalkan, yang memerlukan pelajar untuk belajar, perlu ada strategi yang bersesuaian dengan tahap usia mereka. Mungkin dalam tempoh, orang kata, beberapa minit dalam sehari itu, kalau ada jumpa dengan anak murid semasa online, maka waktu tersebut bukanlah waktu untuk budak-budak ni beraktiviti dengan cikgu, tetapi merancang sesuatu untuk mereka buat aktiviti offline. Katalah dalam 10 minit, 15 minit online tu, cikgu akan tanya, so hari ni main apa, ada buat apa aktiviti. Jadi hari ni cikgu nak cadangkan supaya kita buat something. Cuba tengok dekat keliling rumah ada tak something, dan cuba buat benda ni. Ajak adik, ajak abang, ajak kakak, ajak mak ataupun ajak ayah untuk buat benda ni. Esok nanti bila cikgu kau nanti, kita cerita benda ni, katalah macam tu. So sesi 5-10 minit itu bukan beraktiviti dengan cikgu, tetapi dia merancang apa benda yang nak dibuat, aktivitinya dibuat secara offline, supaya tidak dijalankan pembelajaran itu secara eksesif dan berat, orang kata dengan skrin tadilah. Namun selebihnya saya cadangkan rujuklah, ya, kepada mereka yang arif di dalam aspek pendidikan awal kanak-kanak, agar aspek-aspek keselamatan, kesejahteraan, well-being, ya, pelajar-pelajar ni diambil kira. Kerana beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, contohnya dari segi bermain, movement, ya, semua-semua benda ini yang lain-lain pun penting, tapi untuk pendidikan awal kanak-kanak lebih penting lagi. So take care of those things, kan, insya-Allah. Ya. Itulah mungkin sedikit yang mungkin saya boleh respon. Komen daripada Makbil Juratil, patut Malaysia buat macam Finland. Unfortunately saya tak pastilah pula, kan, apa dia yang patut Malaysia buat macam Finland tu, refer kepada yang apa tu tak pasti. Kalau ada maklum balas tu boleh share lah, sebab saya tak pasti apa yang dimaksudkan. Namun macam itulah, ada okey, ada tak okey. Sebenarnya Finland juga banyak benda yang bagi saya juga tidak okey semasa PKP ni. Salah satu daripada benda yang bagi saya tak okey ni ialah rigid dari segi partisipasi. Maksud dia pelajar-pelajar kena setiap hari basically mengikuti sesi pembelajaran tu di atas talian. Saya faham untuk kat Finland ni, kalau dari segi masalah akses internet tak ada masalah lah. Rumah kami internet free saja, 100 MB per second basic, kan. Maka tak ada masalah internet slow ke apa ke, itu tak ada masalah. Kemudian yang keduanya, anak-anak tak ada laptop sendiri, sekolah pinjamkan laptop daripada sekolah, so anak pakai laptop sekolah sepanjang PKP ni berada dekat sinilah. Maka tak ada masalah untuk akses. Oleh kerana tidak ada masalah untuk akses, maka expectation pun tinggi. Maka expectation tinggi itulah yang sangat meletihkan. Sejujurnya memang saya rasa penat, sebab sekolah-sekolah dekat sini menghendaki supaya anak setiap hari participate dalam sesi-sesi yang telah ditetapkan. Justru para pelajar ni, kalau sekiranya mereka miss, katalah ada kelas 8 suku sampai pukul 9, mereka miss. Macam mana mereka miss? Setiap hari cikgu ambil kedatangan. Jadi cikgu akan hantar email. Ada macam-macam cara lah, tapi kebanyakan cikgu, cara mereka ialah mereka hantar email kepada sistem atas talian, nama dia Wilma yang dipakai di sini. So budak-budak ni kena buka mesej tu. Bila budak buka, baca, dan cikgu akan nampak di sebelah cikgu sana seen by. So siapa yang dah baca mesej ni. Jadi itu adalah penanda kedatangan. Kalau sekiranya budak-budak ni tak ikut benda ni, tidur ke, terlupa ke, tak apa ke, pergi ke dapur makan-makan, patut makan 10 minit jadi sejam makan, tiba-tiba terlepas, maka dia dianggap tidak hadir, ponteng.
maka saya akan dapat notifikasi. Kalau sebelum ni saya tak pernah dapat notifikasi, sebab setiap kali anak-anak tidak pergi sekolah, pasti dengan pengetahuan saya. Maka biasanya saya yang akan inform secara atas talian, hari ni anak saya yang ni tak sekolah kerana tak sihat, berehat dekat rumah dalam penjagaan saya. Tapi di musim PKP ni, seolah-olah anak saya ni kalau macam hari biasa, macam dia orang ni ponting sekolah, pergi town ke, pergi pekan ke mana ke, tak masuk kelas, dan saya dapat notifikasi yang banyak, dan itu sangat menyebabkan saya stres kerana merah tu, saya kena clearkan benda tu. So saya kena jelaskan yang ini tak attend kenapa, ni tak attend kenapa. Dah sampai satu peringkat saya dah malas dah nak clearkan. Ada berpuluh-puluh tu taklah, berbelas-belas kot ya, orang kata ketidakhadiran yang berlaku kepada anak kami, yang bagi saya itu macam over lah. Seolah-olah macam budak-budak kat rumah ni tak ada masalah stres, tak ada masalah kemurungan, tak ada masalah tertekan ke, kebosanan ke, hilang motivasi ke, yang tahunya nak kena hadir kan. Jadi macam relax sikit lah, tone down sikit lah. Jadi kadang-kadang saya rasa benda tu agak keterlaluan, dan pelajar-pelajar diingatkan, kalau sekiranya tak siap pada masa ini, maka kamu punya grade akan teruk, maka kamu akan begini, kamu akan begini. Of course rotan ke apa semua memang tak ada, tapi peringatan-peringatan yang berbentuk macam gertakan halus tu melelahkan, meletihkan. Sebab budak-budak duduk kat rumah pun mereka berada dalam keadaan yang pressure dan keadaan yang stres. Alhamdulillah ada jugalah satu dua cikgu yang saya ingat saya ada inisiatif kontak pelajar, tanya apa khabar hari ni, saya tak ada nak ajar apa-apa, you just take a break, take a nap, and then we will continue in our next session. So ada cikgu yang aware dengan benda tu, tapi ada juga cikgu yang macam robot lah, sila berfungsi, sila bertugas, sila report, jelaskan kenapa tidak hadir, benda macam tu kan. So letih lah benda-benda tu. So terpulang lah ya kepada keadaan masing-masing, insyaAllah. Okey, Tuan Rizwan Yahya, pendapat Ustaz, adakah Malaysia dah bersedia untuk terapkan sistem pendidikan seperti Finland? Saya tak tahu nak jawab sebenarnya. Kalau sekolah kerajaan, saya tak tahu nak jawab kerana saya tidak tahu kementerian macam mana. Something yang dirancang boleh berubah sekelip mata. Kadang-kadang apa yang berubah dalam politik terus mengubah apa yang berlaku kepada kementerian, walaupun kementerian sepatutnya dapat berfungsi tanpa banyak terkesan, sebagaimana Kementerian Kesihatan boleh terus mengendalikan orang kata pengendalian COVID-19 ini, walaupun bertukar kerajaan. Pendidikan juga sepatutnya begitu, ya. So selepas ini bagaimana? Semasa saya dalam jawatankuasa kajian dasar pendidikan negara tahun lepas, kami sudah mengemukakan usul, dan usul-usul yang kami kemukakan itu sudah pun mengambil kira tentang soal kesediaan ataupun tidak sedianya tadi. Ada benda yang kita bersedia, ada benda yang kita tidak bersedia. Dan kalau tidak bersedia, apa langkah-langkah yang perlu diambil, apa time frame dia, semua tu kita dah usulkan. Tapi benda tu dah gone macam tu sajalah. Kerajaannya pun dah tak ada, padunya pun tak pasti macam mana situasinya sekarang ini, dan kertas kerja dasar itu juga pun saya tidak pasti. So apakah akan proceed ke tidak ke, perhatikanlah Kementerian Pendidikan. Yang boleh saya tekankan ialah untuk pendidikan swasta, itulah yang selalu saya galakkan, kerana saya berada di laluan sekolah swasta yang ada autonomi, sekolah swasta yang boleh buat cara mereka sendiri, maka mereka mesti mengambil peluang untuk melakukan perubahan. Boleh lihat dalam sesi saya sebelum ini, saya ada membincangkan tentang apakah persediaan dan persiapan untuk berdepan dengan norma baharu dalam pendidikan pasca COVID-19 ini. Ada kita sentuhkan. Di antara benda yang mungkin saya boleh tekankan ialah pendidikan adalah berasaskan kepada relationship. So hubungan di antara guru dengan pelajar, pelajar dengan mak bapak, tentang soal social dan juga emotional tu adalah benda yang sangat fundamental. Dan saya telah tunjukkan bagaimana di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW telah
memberhentikan sesi pembelajaran apabila emosi anak murid dah tak betul. Ya, mereka dah peringatkan keluarga apa semua, maka Rasulullah berhentikan, because there's no point anymore. So kalau sekiranya hubungan guru dengan pelajar, hubungan pelajar dengan guru berada dalam keadaan yang tidak baik, maka sukar untuk dibayangkan bagaimana pendidikan nak berfungsi. Kemudian yang keduanya, pendidikan juga perlu dilangsungkan dalam keadaan ibu bapa dengan guru-guru serta pelajar ni dilihat sebagai satu pasukan, tolong menolong di antara satu sama lain, dan hentikan peperangan di antara ibu bapa dengan guru. Ini benda yang paling beracun lah. Antara benda yang paling beracun dalam budaya pendidikan kita adalah perbalahan ibu bapa dengan guru. Kalau sekiranya puncanya adalah WhatsApp, delete WhatsApp group. Tak perlu ada WhatsApp group. Tak payah, kan? Carilah email ke, macam zaman-zaman dulu Yahoo group ke, jenis yang macam tu, yang sedikit pasif tu, gunakan ke saja. WhatsApp ni bersetan. Ya, maknanya tak puas hati sikit, pang, tak puas hati sikit, pang. Padahal cikgu sayang budak-budak, mak bapak pun sayang budak-budak, tapi bergaduh. Ya, jadi macam orang kata gajah dengan gajah bergaduh, pelanduk mati di tengah-tengah tu. Itulah situasinya apabila keadaan ini berlaku. Kemudian yang ketiga, pendidikan perlu dibolehkan untuk ianya customize, disesuaikan dengan keadaan pelajar-pelajar, dengan limitasi yang ada pada setiap pelajar. So ini adalah di antara beberapa perkara yang perlu diterokai berkaitan dengan bagaimanakah kita nak move forward dalam pendidikan selepas terjadinya orang kata pandemik inilah, insya-Allah. Okey. Seterusnya daripada Tuan Muhammad Syahmin, maafkan saya slow, saya turun ke bawah. Assalamualaikum Ustaz, saya sekadar curious berkenaan uniform tidak diamalkan di Finland. Ada tak mana-mana sosok tokoh pemikir ahli falsafah di belakang kesimpulan bahawa beruniform ini seperti memisahkan persekitaran belajar di rumah dan di sekolah? Saya tak ingat spesifik kalau kata misal tokoh ke tak lah, tapi dia dibincangkan di dalam sosiologi pendidikan, dia dibincangkan di dalam ialah kupasan-kupasan dari perspektif sosiologi pendidikan. Apakah pentingnya untuk dihapuskan apa yang diistilahkan sebagai the unnatural child. Ya, the unnatural child tu maksud dia unnatural. Bila pergi sekolah you jadi someone, bila you balik rumah you jadi someone else, dan benda itu merugikan. Finland tak nak benda tu. Dia nak supaya you kat rumah ke, you kat sekolah ke, you are the same person, dan you will learn, kamu akan belajar bila kamu perlu belajar, bukan kerana persekitaran di sekitar kamu memberitahu okey ini waktu belajar, ini waktu stop belajar, tak payah fikir. Contohnya buku yang mana ke apa ke saya tak ingat macam mana saya nak orang kata bukakan di sini, tapi kalau gunakan browser untuk masuk ke Facebook My Learning Journey, ataupun masuk Facebook, kemudian di bahagian search dekat atas tu typekan perkataan uniform sekolah, contohnya pakaian seragam sekolah, kemudian nak cari daripada mana. Kalau boleh saya tunjukkan di sinilah, bagi saya buka sedikit. Sekejap ya. Hi Ecam Live. Alright. So kalau di sini, kalau saya buka semula Ecam Live ni, share screen. Safari. Okay. Okay. So kalau anda tengok di bahagian di sini, di bahagian ruangan search itu, katalah ya, sebenarnya sebab saya guna
MacBook Air saya ni tak cukup mampu untuk buat online dengan banyak function ni. Saya pakai Ecamm Live ni, dia tak cukup kuat, walaupun MacBook Air saya ni baru lagi 2019. Dia perlukan kepada spek yang tinggi sedikit bila nak buat sesi banyak langkah ni. Tak apalah, tapi point saya ialah di bahagian dekat atas tu, ruangan search tu, typekan pakaian seragam, kemudian posts from, choose a source, pilih yang tu, dan choose a source itu typekan my learning journey, maka dia akan cari konten dalam page saya, akan keluar artikel-artikel sebelum ini yang membicarakan tentang hal ini, insya-Allah. Ya, minta maaf lah saya tak dapat nak demo dengan clear sebab komputer saya tak cukup kuat untuk buat benda tu, dan saya susah sikit nak tengok. Okey ya, insya-Allah. Okey, kupasan Ustaz Tadika 4 hingga 6 tahun. Okey, ada sedikit rumusan daripada apa yang telah saya sebutkan tadi. Saya harap cross check lah dengan Dr. Puteri ke contohnya, ataupun siapa-siapa yang arif dalam bahagian pendidikan awal kanak-kanak ni, untuk melihat kan, orang kata saranan-saranan tu betul ke tak betul ke, insya-Allah. Okey, Tuan Asri Aziz, sejauh manakah penekanan rakan strategik bersama agensi dan NGO dengan sekolah di Finland? Ada benda tu wujud daripada semasa ke semasa, terutamanya kerana sekolah-sekolah di Finland ni percuma. Maka bila dia percuma, percuma tu basic yang asas kerajaan covered. Jadi contohnya sampai stationaries pun kerajaan covered. Jadi masa cuti PKP ni pun cikgu hantar email bagi tahu siapa-siapa pelajar yang dah kehabisan stationaries, pen, pensel ke pembaris ke getah madam ke apa ke semua, if you need those things you can come to school untuk collect. Ya, so benda tu semua disediakan. Tetapi untuk aktiviti ekstra, contohnya aktiviti co-curriculum, aktiviti selepas tamat waktu persekolahan, benda-benda ni sekolah tak buat. Sama ada dibuat oleh kelab-kelab yang berbayar di sekitar lokaliti masing-masing, ataupun ada setengahnya macam khidmat penjagaan pelajar di sekolah selepas tamat waktu sekolah. Mereka tak boleh nak balik ke rumah terus kerana di rumah tak ada orang, contohnya mereka kena stay sampai kat sekolah sampai pukul 5 contohnya. Maka ada di antara penjagaan pelajar di sekolah ini dikendalikan oleh volunteers, oleh kelab, oleh NGO dan sebagainya. So sekolah diberikan sekolah mempunyai kuasa yang tinggi untuk buat decision, mereka nak buat kerjasama dengan sesiapa, dan adalah ya, benda tu daripada semasa ke semasa dijalankan. Okey, pada pendapat Ustaz, apakah new norma baharu yang dijangka akan meletuskan pasport? Saya dah jawab sedikit tadi, bahawa penekanan utamanya bagi saya, rumusan kesemuanya adalah memanusiakan pendidikan, humanizing education, highlighting the importance of humanizing education, dan bukannya enhancing teknologi semata-mata. Ya, kalau saya tak ulas lagi panjang lah, kita tak cukup masa kan, dah sejam lebih juga, sejam setengah dah saya nak tone down. Perbalahan guru dan ibu bapa adalah racun mansuhkan media sosial yang menjadi medan perbalahan. Itulah memang itu sebutlah, jangan bagi setan menang melalui WhatsApp kan, insya-Allah. Okey, itulah ya serba sedikitnya yang sempat saya cover. Basically banyak jawab soalan lah, saya tak ada cerita sangat tentang rumusan kami. Nanti saya cuba pujuk anak-anak saya, sebab sekarang dah start cuti. Kalau ada di kalangan mereka yang sudi untuk online sama-sama, nanti saya ajak mereka untuk join sama-sama, dan pada masa tersebut bolehlah sesiapa yang ingin bertanya kepada mereka, you can ask them directly and they can answer session with me together, insyaAllah. Boleh? Buat apa? Buat apa? Macam you come online with me, some people might want to know a little bit about your schooling experience, your perspective, what do you think about something. Okay. Kan? And then we'll try to set some time, insyaAllah.
Okay, so in general ada yang setuju, nanti kita buat online. Tapi dia mungkin akan shout out lah dia punya Instagram lah, dia punya YouTube channel lah, please subscribe kan semua, itu kita terima je lah kan, insyaAllah. Okay, saya kira itu saja. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama dan berkelapangan di dalam sesi kita pada hari ini. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaatnya daripada apa yang telah kita bualkan. It's a on the spot, saya just kebosanan, tak tahu nak buat apa. Sebenarnya saya sangat mengantuk, tapi saya tak nak tidur petang-petang ni, maka saya buatlah sesi sesi live ni supaya adalah orang kata pengisian sikit ke apa kan tentang pendidikan. Saya sedang membuat sedikit persiapan kerana saya ingin membuat perkongsian ulasan saya berkenaan dengan siri drama Defending Jacob yang baru saja selesai episod akhirnya semalam, episod yang ke-8. Ada banyak perkara menarik berkaitan dengan keibubapaan, kekeluargaan, pendidikan yang ingin saya kongsikan. InsyaAllah dalam sesi yang depan-depan nantilah, saya tak habis lagi buat preparation. InsyaAllah mungkin kalau sahabat-sahabat saya tunjuk sikit lah, maknanya kalau dekat luar rumah sekarang ni dah musim panas, jadi apa ni, salji-salji semua dah tak ada. Suhu sekarang 14 darjah Celsius, dan okey lah, kiranya panas lah untuk kami dekat sini. Saya telah tinggal di kawasan ini selama 4 tahun. Jadi ini di hujung-hujung lah kami berada di sini, alhamdulillah. Dan insyaAllah nanti kita sambung lagi di dalam sesi-sesi yang seterusnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama pada hari ini, hingga bertemu di dalam kesempatan yang seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Selamat berehat, beristirahat dan berhujung minggu. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.